Assalamualaikum everyone, it's your boy Alif again daripada Marjans TV. Welcome back to my channel. Another episode from me. Dah lama tak buat video. Thank you so much. Terima kasih kerana masih lagi menyokong aku. Thank you so much kerana still support channel ni. Thank you so much kerana masih menanti video-video daripada aku sehingga pada hari ini. Terima kasih aku kepada korang semua. You guys are just simply amazing. Jadi apa khabar semua? So aku pun dah lost count hari keberapa dah kita berada dalam keadaan what they call it PKP ni kan. So aku rasa dah lebih pada sebulan. I really hope you guys are doing great as well. Okay, biasa lakukan benda yang terbaik untuk memastikan kesihatan korang sentiasa terjamin. Really hope that you guys mematuhi undang-undang PKP dan sama-sama kita fight this thing together. Everything yang terjadi adalah ketentuan ilahi. Cerita yang aku ingin sampaikan pada hari ini, seperti korang nampak di tajuk video ni, adalah mengenai kejadian setiap 100 tahun. Ramai yang suruh aku kupaskan tentang benda ni. Adakah ini konspirasi lah, apalah, adakah ini agenda-agenda Yahudi, adakah ini agenda Freemason dan sebagainya. Aku tak nak bawa korang jauh pergi ke konspirasi seperti itu. Kerana apa? Kerana itu adalah konspirasi semata-mata. Ia adalah teori. Aku bertanggungjawab ke atas korang semua untuk menyampaikan maklumat yang betul, maklumat yang boleh diterima pakai, bukan maklumat agama konspirasi. Aku tak nak korang taksub dengan konspirasi sebab semua benda tu adalah hanya konspirasi dan teori. Kita sebagai seorang umat Islam, kita kena cari benda yang ada jawapannya. Dan untuk menjawab persoalan korang, untuk menjawab persoalan setiap 100 tahun kenapa benda ini terjadi, ada di dalam Al-Quran. Sebagai Islam, kita kena percaya bahawa setiap yang berlaku adalah ketentuan ilahi. Kalau Tuhan tak izinkannya berlaku, maka ia takkan berlaku. Dan kita kena tanya, kita kena tahu kenapa semua ini berlaku. Kejadian setiap 100 tahun ni mula didokumentkan sejak daripada tahun 1550 lagi. Jauh begitu sekali. 1550 berlakunya di Mexico. 100 tahun kemudian 1650 berlakunya wabak malaria di Amerika Selatan. 100 tahun kemudian 1750 campak koloni measles berlaku. 100 tahun kemudian demam kuning. Ini semua adalah wabak-wabak yang berlaku di atas muka bumi ini yang melibatkan global citizen, yang menyebabkan seluruh umat manusia, seluruh pelosok dunia dalam keadaan skala yang sangat besar, guys. Kalau aku nak sampaikan tentang cerita-cerita wabak ni banyak, tetapi kenapa setiap kali terjadinya wabak-wabak macam ni, ratusan ribu yang tak ada, ratusan ribu manusia hilang. Dalam bahasa mudah bagi aku untuk bercakap tentang perkara ini adalah, ianya adalah untuk mengimbangi apa yang berlaku di atas muka bumi ini. The nature, alam semula jadi ini, bumi ini adalah satu benda yang hidup, dan untuk mengimbang balance di atas muka bumi ini perlu ada kehilangan. Cuba anda semua bayangkan kalau dunia ini tak pernah terjadi, tak pernah wujudnya kisah-kisah ini, pernah wujudnya bencana-bencana alam yang besar, tsunami dan sebagainya, yang di mana ratusan ribu orang tiada. Manusia di atas muka bumi ini akan sentiasa penuh, akan terus memenuhi, akan terus menghuni muka bumi ini dan membawa musibah kepada alam. Bayangkan kalau semua ini tidak berlaku, bumi ini dibanjiri, guys, dibanjiri dengan manusia yang melakukan kezaliman, yang melakukan kerosakan. So whatever happens setiap 100 tahun, setiap 50 tahun, setiap apa yang berlaku kat dalam dunia ini, ingat guys, ketentuan ilahi Allah yang menentukan semua ini dan menjadikan pemergian itu sebuah benda yang harus terjadi. Tetapi dalam masa yang sama, setiap wabak, setiap benda yang berlaku hanyalah sebab yang menjadi penyebab kepada benda-benda ini berlaku. Kematian itu pasti. Apa yang menyebabkan kematian itu yang menjadi persoalan. Sebenci-benci kita kepada virus, guys, kita benci virus itu, kita benci benda ni, kita benci segala-galanya. Dah tahu tak? Puncanya adalah pada diri kita sendiri. Manusia ini bersifat perosak. Manusia ini diturunkan ke atas muka bumi ini untuk dijadikan khalifah. Tetapi apa yang manusia-manusia ni buat?
Apa yang kita buat guys? Tuhan memberikan kita kehidupan, memberikan kita tubuh yang sihat, kita merosakkannya. Kita mengambil benda-benda yang tak sepatutnya kita ambil. Kita merokok, kita ambil dadar, ambil alkohol dan sebagainya. Kita merosakkan diri kita sendiri. Dan dalam bilion umat manusia dalam muka bumi ini, ramai yang merosakkan dunia ini juga. Di sini aku akan refer potongan-potongan ayat dalam Al-Quran untuk memberitahu tentang apa benda yang berlaku sebenarnya kepada kita. Alright, surah Rum ayat ke-41, telah berlaku kerosakan di darat dan di laut kesandar daripada perbuatan manusia. Demikian supaya Allah merasakan kepada mereka terhadap kerosakan yang mereka lakukan. Semoga mereka kembali bertaubat. As simple as that guys. We have been doing so much. We've been doing so much bad. Kita telah melakukan banyak perkara-perkara mungkar yang merosakkan bumi ini, di lautan dan di darat. Dan caranya untuk kita kembali bertaubat adalah untuk menyaksikan benda yang berlaku ini. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Dia maha mencipta. Dia yang mencipta kita. Dia tahu macam mana nak handle kita. Dia tahu macam mana minda kita berfungsi. Itulah caranya. Di dalam Al-Quran juga penuh dengan arahan, dengan perintah untuk kita tidak merosakkan alam sekitar, untuk tidak merosakkan muka bumi ini. Contohnya guys, surah Al-Baqarah ayat ke-60, janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerosakan. Al-Baqarah ayat 205, Allah tidak menyukai kebinasaan. Al-Ma'idah ayat 64, Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan. Al-Araf ayat 56, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi ini. Al-Araf ayat 74, janganlah kamu berbahagia di muka bumi ini dengan membuat kerosakan. Banyak lagi guys, banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk menyuruh kita tidak melakukan apa yang kita buat sekarang. Dan kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan dalam bentuk yang seperti kita nampak sekarang ni. Supaya apa? Supaya kita sedar, supaya kita boleh bertaubat. Itulah yang disampaikan di dalam surah Al-Anbiya ayat 31, dengan jelas sekali menyatakan tujuan gunung ganang di atas muka bumi ini. Dan kami telah menjadikan di bumi gunung ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak bergegar mereka, dan kami jadikannya padanya celah-celahnya sebagai jalan-jalan lalu lalang, supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan rohani dan jasmani. Dah terang-terangan guys, gunung ganang dicipta menjadi paksi muka bumi ini. Dan di celah-celah gunung ganang itu ada jalan untuk kita lalui, untuk memenuhi keperluan rohani dan jasmaninya. Tetapi apa kita buat? Kita tebuk gunung tu, tarah gunung tu untuk buat highway katanya, untuk senang jalan. Kalau 1-2 gunung tak apa, bergunung-gunung dalam manusia habiskan. Apabila kita mengganggu sesebuah habitat, maka kita akan mengganggu flora dan fauna. Kita akan mengganggu ekosistem. Kita akan mengganggu ekosistem binatang yang at the end of the day akan membawa keburukan kepada kita sendiri. Dan apabila berlakunya bencana seperti banjir kilat, berlakunya bencana macam tsunami, gempa bumi dan sebagainya, ketika itulah baru manusia sedar. Itulah baru manusia membuka mata untuk bertaubat. Jadi kepada korang semua yang kat luar sana yang terus mengeluarkan konspirasi teori, mengatakan ini adalah propaganda, itulah propaganda, inilah, kita menghukum, kita blame bangsa lain, agama lain, orang lain, manusia lain untuk menjustifikan perbuatan kita. Dan terang-terangan di dalam Al-Quran telah menunjukkan bahawa yang merosakkan dunia ini adalah manusia itu sendiri. Kalau kita melanggar perintah Allah, kenapa kita nak hairan? Kenapa kita nak mengeluarkan konspirasi? Kenapa kita mengeluarkan teori? Kenapa benda ini semua berlaku? Memang tidak dinafikan ada manusia-manusia kat luar sana yang korang cakap lah, membuat itu, buat ini, ada agenda-agenda tersendiri dan sebagainya. Ya, manusia yang jahat tetap menjahat. Ada, aku tak nafikan. Tetapi
macam aku cakap balik guys, kalau benda ni tak berlaku, manusia tidak akan bertaubat, manusia tidak tahu yang mereka melakukan kesalahan, tiada kepedihan yang dialami, mereka tidak kembali kepada Tuhan, mereka tidak self-reflection, mereka akan terus alpa dan sebagainya. Dan to make things worse, kalau benda ni tak berlaku, tiada kehilangan manusia-manusia atas muka bumi ini, kita akan terus berada di dalam sebuah planet yang sedang nazak. Bila dunia ni dah penuh dengan populasi manusia yang merosakkan, what do you expect? Apa lagi yang akan berlaku? Jadi guys, untuk menjadikan bumi ini tempat yang lebih baik untuk kita diami, ia bermula dengan siapa? Bermula dengan kita. Bagaimana untuk kita hidup dalam keadaan yang macam normal sebelum kita duduk sekarang ni? Bermula dengan kita. Aku berharap sangat dengan video yang aku buat pada kali ini, ia dapat membantu korang untuk membuka mata korang bahawasanya kita ada peranan masing-masing atas muka bumi ini. Alright, peranan kita adalah bukan untuk menyalahkan sesebuah pihak, untuk menyalahkan sesebuah kaum, untuk menyalahkan sesuatu puak, tetapi peranan yang lebih penting adalah untuk kita mengenali diri kita sendiri dan perbaiki diri kita sendiri, dan at the end of the day kita melakukan benda yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini saja video pada kali ini. Aku harap ini dapat memberikan manfaat kepada korang. Jadi kalau korang rasa video ini bermanfaat, sharekan video ini kepada mereka-mereka kat luar sana. Sampaikan walaupun sepotong ayat, panjang-panjangkan video ini. All the best guys. Jaga diri, jaga keluarga anda. See you guys on my next video. Assalamualaikum.